Assalamualaikum. Salam Jumaat uh, 5 Jun 2020, 6:02 petang. Cerita yang intraday tu dah hujung lah tu. Dia ada permulaan macam nak pilih chart, kenapa pilih, kenapa buat support resistance. Jadi tengok yang tu dulu lah, intraday tu. Okay, untuk contoh app asal saya tunjuk dua contoh lah. Pertama ni yang belum jadi, satu lagi yang pernah jadi. Untuk kes-kes macam app Asia ni, volume pun saya dah tukar, saya pakai yang biasa tu. Saya tak keluar yang ni sebab kecil sangat, tak nampak. So ini, jadi bila pemilihan dia nanti, selalunya, pertama dia akan tengok volume kat mana banyak lah. Dan juga tengok dia datang dari mana. So macam ni boleh dimasukkan sebab dia sebelum ni dah lama melintang, 1 tahun lebih melintang, tiba-tiba naik, selalu melintang, naik, dan dia tak turun pun bawah daripada yang dia start buat tapak ni. Tak turun jatuh pun. Okay. Untuk kes app Asia, untuk sepanjang tempoh ni, okay, bukan dia tak nampak. Ni saya cerita, saya beranggapan macam dia lah. Dan bergantung pada apa yang dia, kadang-kadang dia dah beli dulu dah, kadang-kadang dia, kalau betul dia jujur, tapi saya rasa betul lah, hanya pada arah sini saja baru dia akan nampak stok ni. Sebab dia kan filter dia berdasarkan 20 sen ke atas sampai 80 sen. Jadi pada sini saja dia dah nampak. So bila dia dah tengok, dia dah buatkan, tengok-tengok buat kira macam ni, target dia mungkin ke atas, paling tidak pun melepasi high ni, mungkin kat sini lagi dia dah beli. Okay. Yang kedua, kalau kata jenis-jenis chart yang macam ni, katalah dia tak beli lagi kat bawah, baru nampak lah, katalah baru nampak. Okay, ni high lama merah. So ni high lama. So macam ni, pada ketika dia break ni, dia takkan beli dulu. Dia tetap nak benda ni close. Okay, candle ni, untuk daily, harga mesti close. Jadi kalau kata perlukan 3 hari, 4 hari kan, lepas close, hari yang tu sama ada hari yang sama kalau dia sempat, ataupun esok baru dia masuk. Okay. Tapi, ada syarat dia lagi. Pertama, contohlah kalau hari ni dah terbeli, gatal sangat dah terbeli, tapi dia close kat bawah. Okay. Syarat dia dah tahu dulu kat mana dia nak letak stop loss. Contoh macam ni, dia nampak ni support. Kan, pernah jadi resistance, break, ni jadi support. Jadi kalau kata dia dah terbeli ataupun dah tergatal beli, so kalau kata harga tu jatuh dari sini, close di bawah support yang dia lukis ni, terus keluar. Tak banyak cerita, terus keluar. Kalau dia masih minat dengan stok tu, dia akan buatlah banyak-banyak support-support kan. Ada support 1, support 2, support 3. Kalau satu ni terlepas, mungkin macam tak nak jual lagi, hold lagi. Sampai yang kedua bocor baru jual. Tapi yang pertama ni dah bocor lah. Kalau kata dah bocor, dia dah start jual lah. Ataupun kita nak letak kat sini pun boleh. Sini. Dari sini lah. So kalau kata takut, kat sini pun kita dah boleh letak stop loss. Kan, kita letak support, kalau kata dia bocor bawah ni pada arah 23 sen, jual. Mana kita dah salah. Sebab tu, kalau macam ni, kes-kes ni dia lebih tunggu, candle tu mesti close lah. Mesti close. Contoh macam area ni, pada ketika ni, pada ketika ni dia nak beli, so ni dah close kan. Esok ni, hari ni lah baru dia start beli. Confirm dia dah close. Kalau kita ambil resistance pada body lah. Kalau kita ambil resistance sini, hari ni baru close. Tapi untuk cerita yang ni all time, katalah dia punya 52 week high. Kalau rasa betul ni 52 week high ni. Kalau ikut semalam, inilah 52 week high dah. Pada arah 265. Jadi untuk kes yang 265 ni, kena tunggu close dulu. Selagi tak close, dia tak akan beli. Kata kita beranggapan dia tak beli lagi kat bawah ni, pada 2 sen apa semua, atas ni. Dan kat mana dia akan start stop loss, betul-betul. Sebab dia dah break, close di atas. Jadi area stop loss je kat sini. Jadi kalau kata lepas beli, tiba-tiba dia jatuh dan close balik kat bawah ni, tak banyak cerita, terus jual. Walaupun kita nampak dia nak naik lagi. Nanti tak apa. Kalau jadi lagi yang beli balik, dia akan letak stop loss kat sini. Sebab tu, cerita pasal stop loss ni, adalah rahsia negara. Bukan sebab entry kat mana, jual kat mana. Itu semua bukan rahsia. Rahsianya kat mana nak letak stop loss. Dan berapa yakin untuk kita hold sampai stop loss tu kena. Okay. So ini kalau saya pakai signal saya pun dah boleh nampak lah. So, kita ada beberapa entry.
Sini take profit terpaksa lah sebab dia break price kan. Tapi kalau kata nak entry balik, area sini lah kan. Tapi kalau kita konsep dia tak apalah, kalau dalam macam ni tunggulah sampai dia break new high. Maksudnya chart macam ni boleh masuk dalam watchlist. Masuk dalam watchlist untuk kita layan. Kita tak tahu berapa tinggi dia nak naik, kita pun tak tahu. Mungkin kita boleh kata 1 to 1 naik. Kalau betul dia berjaya break dan keluar di atas, mungkin 1 to 1 naik. Paling tidak pun macam dia tak ambil 1612 tu, dia ambil yang bawah sikit 128 ke apa. Jadi mana, tapi dia beli dari bawah lah, dari bawah 128% 127 lebih kurang 30 sen lah beli sini, 30 sen dah mungkin dah jual. Okay. Kalau saya ikut pattern ni mungkin boleh sampai 43 sen. Mungkin je lah, contoh. Okay. Ini yang belum jadilah. Yang dah jadi, sebab benda ni sama macam ceiling ni. Pada ketika ni sama tak bentuk dia? So pemilihan dia selalunya bukan kata nak ada melintang saja, tak semestinya melintang lah. Dia ada satu kenaikan tinggi, turun, dia punya turun tu tak turun pun dia ada bawah sini, dan ada satu kenaikan. Dan cerita ni pun dia ada cerita dia jumpa pada harga 20 sen. Ceiling kan, dengan cerita company rugilah apa semua, nak mati. Kita kalau baca company punya cerita, memang company jenis nak mati je. Memang tak ada apa rugi kan company ni, tak ada cerita. Tapi nampak mungkin berdasarkan pengalaman dia, sebab kita dalam stok ni, kalau kita sebenarnya apa yang kita buat ni adalah menghafal. Jadi kita kalau dah nampak macam ni gaya nak naik, sebab kita pernah tengok sebelum ni kan, kita pernah tengok, jadi kita macam nampak macam sama lah. Okay. Untuk kes ni dia dah beli awal dulu lah, lagipun dia dah ajak ramai-ramai lagi. Kata jom bagi tempoh masa 2 ke 3 bulan, 2 ke 6 bulan lah lebih kurang kata tempoh masa. Tapi kita biasalah, kita kan jenis satu company rugi tak nak beli, lepas tu 2-3 bulan baru 1 hari beli pun dah menggelupur kan. Tapi cerita sama macam Asia tadi. So beli kat bawah ni. Okay, untuk yang break yang high ni, 52 week high, so kita boleh entry pada ketika dia break ni, terus break, ataupun masa dia, sebab dia close kan, ataupun esoknya. Stop loss kat mana? Stop loss dia buat dekat bawah sini lah. So kalau kata dia jatuh turun, kita kena keluar. Cerita dia break support, close di bawah support, kena keluar. Selagi tak bocor support, jangan keluar. Jangan keluar. Tak sama macam box trading apa semua ataupun intraday. Ini cerita kalau kata nak simpan lama lah. Sebab kita tak tahu dia nak pergi lagi ke tak. Ni cerita dia memang dia pergi daripada 26 sen. 26 sen. Dan saya pun ada cerita juga kat sini kan, kita beli untuk pullback, tapi nak haram betul saya jual sekejap je kat sini. Sini dah jual kan, gigil nak jual, rupanya naik lagi, tapi cat ni pergi lagi. Rupanya baru kita tahu pada ketika-ketika sini, baru tahu yang owner serba dikit ada beli ceiling. Tak tahu sebab apa dia beli, tapi nampak lah punca-punca asal-asal dia tu. Okay, tu saja. Yang penting rahsia sebenar adalah di mana nak letak stop loss dan berapa yakin kita nak kawal diri kita ni untuk bertahan selagi cut loss tak kena. Okey lah, itu saja. Assalamualaikum. Maksudnya apps dulu tak halal ni, kejap-kejap halal, kejap-kejap tak halal. Kesian ni. Saya tak katalah dia nak jadi macam ceiling, tapi kita bolehlah masuk dalam watchlist, nak jadikan dia intraday ke apa day ke. Kita pun tak tahu dia nak pergi ke tak, tapi ikutkan syarat dia dah ada. Selagi dia halal lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.